Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Guys, seperti yang kita tahu, motor Super Sport 250cc yang paling berkuasa, yang mana satu-satunya menggunakan enjin 4 dapur sudah masuk dekat Malaysia, iaitu Modena ZX25R. Kalau dekat luar negara dikenali sebagai Kawasaki ZX25R. Tapi tahukah korang, di era tahun 90-an yang mana zaman kebangkitan JDM, yes, zaman di mana motor-motor dan juga kereta yang paling berkuasa dihasilkan, yes. Tidak terkecuali juga dalam segmen Super Sport 250cc, Big Four Jepun ini berlumba-lumba untuk menghasilkan motor yang paling berkuasa, bukan saja dekat Jepun tapi dekat dalam muka bumi ni. Ambil kau. So ini adalah 6 biji motor yang saya senaraikan, yang mana pernah dihasilkan dekat Jepun untuk pasaran JDM, tetapi kemudiannya juga dibawa masuk ke beberapa negara seperti Australia, UK, US dan tidak terkecuali salah satu pernah masuk dekat Malaysia. So, di tempat yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, memang terkenal dekat Malaysia, iaitu Kawasaki ZX-R250. Mula dikeluarkan pada tahun 1988 hingga 2004, menjadikan motor ini dalam segmen dia adalah motor yang paling lama dikeluarkan. Dan motor ini adalah satu-satunya motor 250cc 4 inline yang pertama sekali dibawa masuk ke Malaysia. Dan juga motor ini mendapat gelaran mesin basuh sebab dia ada hose airflow dia dekat depan tangki tu. Kau boleh tengok. Okay, so motor ini dikuasakan dengan enjin 4 inline, bermaksud dia ada 4 dapur bersara enjin 249cc DOHC, dan dia ada 4 valve per silinder, bermaksud dia ada 16 valve, dan setiap silinder ini ada carburetor dia sendiri, bermaksud dia ada 4 carburetor, yang mana power motor ni ataupun horsepower yang mampu dihasilkan adalah 45 horsepower pada 15,000 RPM. Manakala torque pula yang mampu dihasilkan adalah sekitar 33 Nm of torque. Dan walaupun motor ni dia masa tu tak ada ABS, tak ada quick shifter dan juga tak ada assist and safety clutch, tapi motor ini hadir dengan twin brake disc kat depan dan juga brake disc dekat belakang, selain meter 3 kembal beradik. Yes, itu adalah trend pada masa tu. Menarik pasal motor ni, motor ini rate climb dia boleh mencas hingga 20,000 RPM. Itu fakta pertama. Fakta kedua, ini adalah fakta yang paling menarik, adalah motor ini satu-satunya motor 250cc 4 silinder yang masih meneruskan legasi dia pada zaman sekarang, yang dikenali sebagai Kawasaki ZX25R, tapi dekat Malaysia dikenali sebagai Modena ZX25R. So itulah fakta-fakta menarik pasal motor ini, yang mana dari segi prestasi atas jalan raya, motor ni senang-senang saja boleh mencecah hingga 180 km sejam. Tak musai motor dia boleh mencecah hingga 200 km dekat atas jalan raya. Di tempat yang kedua, kita ada abang Big Hash kita, iaitu Honda CBR 250RR yang juga menggunakan kod enjin MC22. Mula dikeluarkan sekitar tahun 1990-an sehingga tahun 2000. Yang mana spek enjin dia memang tidak kurang daripada ZX-R, iaitu besar enjin 249cc 4 inline engine, bermaksud dia ada 4 dapur DOHC, dan setiap valve tu ada 4 valve, bermaksud dia ada 16 valve keseluruhan, dan juga motor ini ada 4 carburetor. So setiap silinder tu ada 1 carburetor, yang mana horsepower yang mampu dihasilkan adalah sekitar 45 horsepower pada 14,500 RPM, dan juga rate line dia boleh mencecah sehingga 19,000 RPM. Manakala dari segi Nm torque pula sekitar 23 Nm of torque. Berat motor ni sekitar 158 kg, dan juga turut dikenali sebagai baby Fireblade pada masa itu. So fakta menarik yang pertama pasal motor ni adalah dia ada satu lagi saudara kembar dia, iaitu CBR 250R, yang mana itu menggunakan enjin twin inline DOHC juga,
tapi dia cuma ada 2 silinder saja. So faktor yang kedua pula, dia ada satu lagi versi naked, EB250F menggunakan enjin 4 dapur. Dan fakta yang ketiga pula, motor ni juga turut dibawa masuk ke luar negara, iaitu Australia dan juga US. So dari segi kelengkapan yang ada dekat motor ni, macam biasa dia tak adalah ABS, tak ada quick shifter, dan juga dia tak ada assist and slipper clutch. Tapi macam biasa dia ada twin brake disc dekat depan dan juga single brake disc dekat belakang, dan juga dia ada meter 3 beradik. Yes, itu adalah trend pada masa itu. Dari segi performance enjin atas jalan, memang tak kurang hebat. Boleh mencecah sehingga 180 km dan tidak mustahil boleh tembus hingga 200 km sejam. Di tempat ketiga, kita ada brand daripada Yamaha, iaitu FZR250R. Ya, siapa kata Yamaha tak ada enjin 4 dapur dalam kelas 250cc? Yes, ada. Iaitu bersasaran enjin 248cc, ada 4 silinder dan juga dia ada 16 valve DOHC, dan juga setiap silinder tu ada satu karburetor, bermaksud dia ada 4 karburetor. So horsepower yang mampu dihasilkan juga tidak kurang hebat, sekitar 45 horsepower pada 14,500 RPM, dan juga redline dikatakan boleh sampai sehingga 17,000 RPM. Manakala dari segi Nm top pula, ini antara yang kedua terbesar lah bagi saya, iaitu sekitar 25 Nm of top. Satu fakta menarik pasal motor ini, sayangnya dari segi production time, dia cuma keluar sekitar 8 tahun saja, itu sekitar 1986 sehinggalah tahun 1994. Ini disebabkan Yamaha dia memberikan fokus kepada motor 2-stroke. Dia mengikut trend pada masa tu, sebab itulah motor ini diberhentikan production pada tahun 1994. Walaupun pada masa tu pesaing-pesaing dia yang lain masih lagi mengeluarkan motor 250cc 4 dapur 4-stroke. So dari segi kelengkapan dekat motor ni, dia tak kurang lah. Dia ada twin brake disc dan juga belakang ada brake disc, dan juga dia datang juga dengan meter 3 beradik dekat depan. Dari segi top speed, memang motor ni senang-senang saja boleh tembus 180 km dan boleh mencecah sehingga 200 km sejam. Di tempat keempat, yes, kita dah sebut Kawasaki, kita dah sebut Honda, kita dah sebut Yamaha. Suzuki mana? Yes, untuk list yang seterusnya, itu list nombor 4, nombor 5, nombor 6, semuanya daripada Suzuki. Siapa yang kutuk-kutuk Suzuki yang ada pada masa sekarang, iaitu mengeluarkan GSX 250R dengan Gixxer 250, korang patut tengok video ni, di mana Suzuki bukan keluarkan satu tapi ada 3 biji motor sekali untuk enjin 4-stroke 4 dapur dalam kelas 250cc. So kita pergi dulu untuk yang nombor 4, iaitu Suzuki GSX R250 yang turut dikenali sebagai motor Kamen Rider yang digunakan oleh Kotaro dalam Kamen Rider Black dan juga Black RX. Korang mesti tahu motor ni, motor ikonik, motor Kamen Rider. Siapa yang lahir pada tahun 80-an ke 90-an, korang mesti tahu motor ni. Yang mana dari segi spek enjin, motor ni dikuasakan dengan enjin 248cc, 4 silinder, 4 inline silinder, ada 16 valve DOHC, dan juga dia menggunakan twin carburetor. Yes, untuk motor speknya ini dia menggunakan twin carburetor. Bermaksud kalau dia ada 2 silinder ni perlu share 1 carburetor. So, jadilah
twin carburetor, yang mana horsepower yang mampu dihasilkan adalah sekitar 44.3 horsepower pada 14,500 rpm, manakala Nm torque plus sekitar 24.5 Nm of torque. So untuk berat motor ni juga dia antara yang paling ringan iaitu sekitar 138 kg sahaja. Walaupun motor ni tidak hadir dengan ABS, dengan quick shifter, dengan assist and slipper clutch, tapi pada masa tu cukup hadir dengan double brake disc kat depan dan juga single brake disc dekat belakang, selain meter 3 kembar beradik. Yes, itu adalah trend pada masa tu. Dari segi performance atas jalan memang tidak pernah mengecewakan. Motornya boleh mencecah sehingga 180 km dan tidak mustahil dia boleh mencecah sehingga 200 km. Di tempat kelima kita ada GSX 250 Across. Motor ini merupakan motor sport touring daripada Suzuki, yang mana dia berkongsi enjin dengan GSX R250. So dari segi spek enjin dia sama, 248cc, ada 4 silinder, ada 16 valve dan juga dia pakai twin carburetor. Okey, so dari segi horsepower juga dia lebih kurang sama, iaitu sekitar 44.3 horsepower dan juga Nm torque sekitar 24.5 Nm of torque. Tapi apa yang paling menarik dekat sini, korang tengok motor ni walaupun dia bertangki ke depan, tapi dekat dia punya tangki tu sebenarnya adalah storage untuk simpan helmet full face kat dalam. So ini antara motor yang menarik lah bagi saya untuk kita bincang pada kali ini. Dan juga dia punya tempat isian minyak, korang boleh buka dia punya tank ni, dia punya cap tu dekat depan kunci, dan tempat isi minyak dia dekat ekor belakang, dan kapasiti tangki dia adalah sekitar 12 liter saja. Walaupun ada orang kata dia macam tak praktikal, tapi bagi saya memang cukup nice bila kita bincang pada sekarang ni. So dari segi benda-benda lain yang ada dekat motor ni, macam dia punya disc, dia hadir dengan single disc saja dekat depan dan juga belakang. Dan juga dari segi prestasi enjin, motor ini sama juga, dia boleh mencecah sehingga 180 km sejam dekat atas jalan raya. Di tempat ke-6, iaitu tempat yang terakhir, kita ada Suzuki GSX R250R. So apa beza dia nombor 4 tadi? Sekadar tambah R saja ke apa? So jom kita cerita spek enjin dia. So dari segi spek enjin, dikuasakan dengan enjin 248cc 4 inline, bermaksud dia ada 4 dapur, 16 valve, dan kali ini dia datang dengan 4 carburetor, bermaksud per silinder dia ada 4 silinder, dia ada 4 carburetor. So apa yang jadi lepas dia letak 4 carburetor adalah horsepower dia increase dalam 0.7 horsepower menjadi 45 horsepower pada 15,000 rpm, dan juga top dia naik satu top, iaitu sekitar 25.5 Nm of torque. So selain itu juga frame yang digunakan berlainan dengan frame yang sebelum ini, iaitu frame dia lebih kuat, lebih lasang sebagai frame L-box frame, dan juga berat motor ni juga turut meningkat daripada 138 kg kepada 143 kg, dan juga rim belakang dia menggunakan rim 18 daripada sebelum ni yang menggunakan rim 17. So lain-lain benda yang ada dekat motor ni, macam dekat depan dia pakai brake disc yang lagi besar, dan juga dekat belakang juga dia menggunakan single brake disc. Dan juga frame yang tadi saya sebut tadi, dia lagi lasak, lagi besar macam motor 500cc, itu yang Suzuki claim. Dan juga dari segi dia punya meter, sama juga dia datang dengan meter 3 beradik. Kita tengok dekat depan ni pun mereka betul dia ubah sikit, macam lebih agresif dan juga lebih bold lah. Okey, so dari segi dia punya prestasi enjin, mesti of course dia boleh sampai 180 km sejam, dan juga dikatakan boleh lebih daripada 200 km sejam.
Okey guys, so itulah dia 6 biji motor yang menggunakan enjin 4 dapur dalam kelas 250cc. Actually ada beberapa lagi biji motor yang saya tak sebutkan, tapi yang itu dia lebih kepada versi naked, yang mana dia lebih kurang saja spek yang berfairing yang saya sebutkan tadi. Cuma dia diversikan dalam bentuk naked lah. Sebab itulah saya tak sebutkan dekat sini, sebab nanti video akan jadi memang sangat panjang guys. Okey, so ada 3 faktor kenapa motor-motor 4 dapur ni tenggelam, terkubur lah. Antaranya sebab pertama adalah sebab zaman 90-an adalah zaman kebangkitan motor-motor 2 stroke. So masa tu motor-motor 2 stroke 250cc pun memang sangat-sangat power, horsepower lebih kurang sama. Dan juga yang kedua didorong oleh kos pemilikan dan juga maintenance yang kata memang cukup tinggi lah untuk motor-motor 4 stroke yang menggunakan enjin 4 dapur ni. Sebab dia ada valve clearance lagi, macam-macam lagi lah. Pom memang tahu pasal benda ni. So kalau kita tengok motor-motor 2 stroke senang dan mudah untuk diselenggara. Faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh pengaruh MotoGP itu sendiri yang menggunakan enjin 2 stroke dalam perlumbaan dalam MotoGP. Jadi ini antara 3 faktor yang saya senaraikan. Actually ada banyak faktor lagi, tapi 3 ni yang paling obvious sekali lah, yang paling ketara sekali. Dan satu-satunya jenama motor yang mampu bertahan sampai sekarang ni, dan kita patut berterima kasih Kawasaki, sebab diorang mampu lagi meneruskan legasi enjin 4 dapur untuk 250cc, iaitu kita ada Kawasaki ZX250R ataupun dekat Malaysia dikenali sebagai Modenas ZX25R. So itulah dia satu-satunya motor yang dapat dirasai oleh generasi-generasi sekarang, yang mana pada zaman dahulu, pada era 90-an memang satu zaman bubble up dekat JDM. Okey, so sekiranya korang suka dengan video aku pada kali ni, korang jangan lupa untuk like, share and subscribe. Dan terima kasih kepada subscriber saya yang sudah mencicah sehingga 5,500. So terima kasih atas big support dekat korang. So insyaAllah di tahun hadapan saya akan buat lebih banyak lagi video-video yang menarik. Okey, korang jangan lupa untuk subscribe video aku untuk dapat notification dan juga video-video yang akan datang. So assalamualaikum daripada aku Abang Zan. Korang jangan lupa untuk like, share and subscribe. See you on next video. Bye bye.